Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan seluruh saf jawatan kuasa surau Al-Falah, Taman Pinggiran Delima Hulu Langat, para jemaah muslimin muslimat dan seterusnya penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang layak dipuji, pentadbir sekalian alam, yang telah memberikan kita sekalian nikmat yang tak terhingga, dan selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat dan seluruh mereka yang mengikuti jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kuliah takmir online kita secara maya. Walaupun secara maya, mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah daripada majlis ilmu seumpama ini, sebab inilah yang termampu pada ketika ini. Jadi tuan-tuan, kita akan teruskan kembali pengajian kitab Jawharatul Tauhid, iaitu perbahasan berkaitan dengan akidah kita, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Dan kita telah sampai di tajuk yang terakhir sebenarnya, tajuk yang terakhir daripada kitab ini, dan kita akan khatam insya-Allah. Saya kira lebih kurang hampir 4 tahun juga kot kita menghabiskan kitab ni. Yang mana tajuk yang terakhir ini ialah berkaitan dengan ru'yatullah. Orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat, yang mana kita telah masuk tajuk ini dalam kuliah kita yang lepas, bulan lepas. Dan kita insya-Allah kita akan sambung kembali huraian berkaitan dengan golongan Mu'tazilah dan mereka yang sependapat dengannya, yang menafikan kemungkinan, yang menafikan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum daripada itu kita telah membincangkan sebelum ini dalil-dalil yang jelas, bahkan ada banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang mensabitkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pandangan ataupun hujah-hujah yang diguna pakai oleh mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah, yang sepakat tidak ada penafian di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu dapat melihat Allah Ta'ala nanti di akhirat. Bahkan ada sebahagian pendapat mengatakan sebenarnya 2 kali. Sebelum melihat Allah Ta'ala dalam syurga, di padang mahsyar nanti juga kita akan melihat Allah Ta'ala, tapi dalam 2 keadaan berbeza. Yang pertama tu sebagai pengadil, Allah Ta'ala kita lihat sebagai hakim, sebagai pengadil. Adapun di syurga nanti melihat Allah Ta'ala dalam bentuk nikmat, dalam bentuk kemuncak kepada nikmat di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi itu antara perbahasan para ulama. Dan kita telah menyatakan sebelum daripada ini beberapa sumber dalil daripada Quran dan hadis yang mengatakan bahawa sabit boleh melihat Allah Ta'ala, sebab Allah ni yang menyatakan dengan jelas. Iaitu contohnya ada beberapa ayat seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Ta'ala, wajah-wajah orang mukmin dalam syurga nanti pada hari itu berseri-seri. Ketika masuk dalam syurga, mereka melihat Tuhannya, berseri-seri melihat Allah Ta'ala. Sebab itulah kemuncak kepada sekalian nikmat. Berseri-seri teruja melihat Allah Ta'ala sampai tercengang melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak lagi dalil-dalil yang telah kita terangkan juga daripada hadis Nabi SAW, yang mana sahabat bertanya kepada Nabi direct, adakah dalam syurga nanti kita akan melihat Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata, adakah kamu syak melihat bulan purnama dalam keadaan tidak ada halangan, tidak ada awan yang menutupi bulan purnama? Adakah kamu syak, adakah kamu ragu-ragu melihat bulan purnama? Jadi sahabat jawab, tidaklah. Sebab apa? Jelas nampak. Adakah kamu juga syak melihat matahari dalam keadaan tidak ada awan yang melindunginya? Lalu sahabat juga kata, tidak, kan kami lihat dia dengan jelas tanpa ada keraguan. Lalu Nabi kata apa? Fa innakum tarawnahu kadzalik. Kamu akan melihat Allah Taala nanti, iaitu dalam syurga, seperti mana kamu tidak seperti mana kamu melihat matahari ataupun bulan purnama yang tidak ada halangan, tanpa syak. Dan jadi jelas daripada hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan Abu Daud. Jadi ada banyak lagi dalil-dalil yang jelas menerangkan tentang apa? Tentang melihat Allah Ta'ala di akhirat. Pun begitu tuan-tuan, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, iaitu mengenai melihat Allah Ta'ala. Allah yang tetapkan dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis boleh melihat Allah Ta'ala. Jadi kita pun menetapkan boleh melihat Allah Ta'ala berdasarkan nas. Dan kita tidak menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala daripada sebarang bentuk penyerupaan. Jadi bagaimana melihat Allah Ta'ala itu, kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, kerana beramal dengan semua dalil yang telah dikemukakan itu adalah wajib. Kita beriman dengan Al-Quran, termasuklah isi kandungan Al-Quran yang mengatakan kita boleh melihat Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyebut laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apa pun. Jadi bagaimana melihat Allah Ta'ala, kaedah ataupun kaifiatnya, wallahu alam. Jangan kita samakan melihat Allah Ta'ala itu seperti mana kita melihat makhluk di dunia ini. Jadi kaedah ataupun caranya itu kita tidak bahaskan sebab kita tidak tahu. Yang penting tak sama caranya dengan melihat di dunia ini, melihat makhluk di dunia ini. Jadi tuan-tuan, golongan Mu'tazilah pula, golongan Mu'tazilah dan beberapa lagi golongan yang bersependapat dengan Mu'tazilah, antaranya siapa? Antaranya Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah dan juga sebahagian daripada mazhab Syiah juga menolak dan menafikan kemungkinan manusia ini melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Yang mana mereka berkata adalah mustahil, mustahil manusia melihat Allah Ta'ala, sebab mereka berhujah dengan dalil-dalil berikut. Mereka juga menggunakan dalil daripada Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Surah Al-An'am ayat 103. Jadi Allah Ta'ala berfirman, dia, yakni Allah Ta'ala itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Allah Ta'ala kata la tudrikuhul absar, Allah tidak akan dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia, yakni Allah Ta'ala, dapat melihat segala yang kelihatan. Kita tak dapat lihat Allah, Allah dapat lihat kita. Segala apa yang ada pada kita ni Allah dapat melihat, meliputi segala aspek, zahir dan batin. Dan dialah Allah Ta'ala Tuhan yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi berdasarkan ayat ini, golongan Mu'tazilah terutamanya ni yang menafikan, golongan Mu'tazilah ini adalah satu golongan yang mana fahaman mereka ni berasaskan akal, logik. Terlalu, kalau hari ini kita kata golongan rationalism, golongan rationalism, yang mana mereka terlalu mengagungkan akal mereka lebih daripada dalil. Sedangkan banyak dalil nas yang menerangkan boleh lihat Allah, tapi mereka menggunakan logik akal mereka. Dan kita lihat bagaimana mereka menafsirkan ayat ini. Jadi berdasarkan pandangan mereka, yakni Mu'tazilah, petunjuk daripada ayat ini ialah Allah Ta'ala menafikan kemungkinan dia dapat dilihat dengan pandangan mata. Jadi dia, berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala sebut apa dia? La tudrikuhul absar, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi kalau ikut zahir dia macam itulah. Jadi berdasarkan ayat ini mereka mengatakan, mereka menafikan kemungkinan Allah Ta'ala itu dapat dilihat dengan pandangan mata. Jadi menafikan dapat dicapai, sebab dalam ayat ini digunakan tadrikuhu, idrak.
Jadi idrak ni kita dah sebut sebelum ni kan, antara sifat Allah Ta'ala yang khilaf, idrak, iaitu cara nak mencapai, mencapai sesuatu yang boleh disentuh, dibau, dicium, ataupun yang boleh dia ada 3, sentuh dengan tangan, rasa dengan lidah, kemudian bau dengan hidung. Jadi idrak, jadi bagaimana kata ni Allah Ta'ala tidak dapat dicapai, tidak dapat dicapai bermakna menafikan manusia nampak dan boleh dilihat. Manusia tidak boleh nampak Allah Ta'ala dan tidak boleh melihat Allah Ta'ala. Itu yang diterjemahkan ataupun yang ditafsirkan oleh pandangan Mu'tazilah dan golongan-golongan yang sependapat dengannya berkenaan dengan ayat ini. Adapun ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah telah menjawab berkenaan dengan ayat ini bahawa yang dinafikan itu ialah idrak. Yang dinafikan ialah idrak, bukannya melihat seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam dalil-dalil yang kita bincang sebelum ini. Jadi apa dia idrak? Idrak ni kita sebut dia mencapai. Mencapai di sini dengan makna meliputi keseluruhan. Mencapai bermakna meliputi keseluruhan daripada seluruh aspek. Daripada aspek kiri ke kanan ke depan ke belakang ke zahir ke batin ke, yang itu maksud idrak. Jadi idrak ni ialah mencapai bermakna meliputi keseluruhan. Jadi ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan melihat di sini iaitu dalam ayat di atas tidak bermaksud meliputi. Jadi melihat Allah Ta'ala dalam nas-nas yang kita bincangkan sebelum ini, yang Allah Ta'ala menyebut, yang Nabi juga sebut dalam hadis, yang mana melihat itu bukanlah maksud idrak, mencapai keseluruhan hakikat zat Allah Ta'ala, tak. Bahkan dia adalah melihat yang tertentu. Macam kita, tuan-tuan, kita melihat bulan. Kita melihat bulan, kita sekadar lihat. Lihat sahaja, adakah penglihatan kita itu meliputi keseluruhan bulan? Kita melihat matahari, adakah kita melihat kita itu meliputi keseluruhan matahari? Kita tahu dimensi-dimensi yang lain. Kita nampak bentuk bulan itu sfera. Kita nampak pada bawah, kita nampak bulat je lah, bulat sahaja. Tapi hakikat bulan itu sebenarnya dia bukan bulat, tapi dia sfera, macam bola. Jadi adakah kita nampak daripada dimensi-dimensi yang lain? Daripada arah-arah yang lain, tak. Sekadar mana kita nampak. Itu yang masukkan oleh ulama ahli sunnah. Kita melihat Allah Ta'ala adalah melihat yang tertentu, sekadar mana yang Allah Ta'ala izinkan, dan memang kita tak akan mampu nak mencapai zat Allah Ta'ala itu, hakikat zat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Jadi sekadar mana Allah Ta'ala buka hijab, kita dapat melihat Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukanlah idrak. Kita melihat Allah Ta'ala memang kita tidak idrak, kita tidak mencapai seperti mana Allah Ta'ala idrak kepada kita. Allah melihat kita daripada semua aspek, semua sudut, semua dimensi Allah Ta'ala maha melihat. Adapun penglihatan kita ini dia ada batasannya itu. Jadi sekadar melihat yang tertentu yang Allah Ta'ala izinkan, tidaklah meliputi keseluruhan zat Allah Ta'ala yang maha sempurna itu. Ini jawapan oleh ulama ahli sunnah dalam menjawab hujah daripada golongan Mu'tazilah. Huraian ini adalah berdasarkan himpunan dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Maksudnya apa? Kenapa ulama ahli sunnah menyatakan sedemikian? Iaitu kita melihat Allah Ta'ala ni sekadar melihat yang tertentu, bukan melihat secara keseluruhan. Ini berdasarkan himpunan banyak-banyak dalil yang telah kita bincangkan sebelum ini yang menunjukkan harus melihat Allah Ta'ala, boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menetapkan melihat Allah Ta'ala ini jelas dan terang. Jelas maksudnya itu dia bukan ayat-ayat mutasyabihat, tetapi dia adalah ayat muhkamat, ayat-ayat yang menerangkan hukum yang dengan jelas. Jadi berdasarkan dalil-dalil ini menunjukkan bahawa kita melihat Allah Ta'ala nanti di dalam syurga, di akhirat kelak. Jadi ternafilah hujah daripada golongan Mu'tazilah dengan ayat yang kita sebutkan tadi, surah Al-An'am ayat 103, sebab Allah Ta'ala sebut la tudrikuhu. Yang tak boleh ialah kita takkan mencapai hakikat, tak mampu nak mencapai hakikat Allah Ta'ala itu melalui penglihatan, tetapi kita hanya boleh melihat dengan penglihatan yang tertentu. Bagaimana kaedah kaifiat dia, wallahu alam. Nak tahu tuan-tuan bagaimana caranya, kena masuk syurga dulu. Dah masuk syurga baru kita boleh bincang balik.
Jadi tuan-tuan, itu yang pertama, hujah ataupun dalil yang pertama daripada golongan Mu'tazilah kenapa mereka menafikan tak boleh melihat Allah. Yang kedua, berdasarkan dalil yang sama juga, dalil yang sama kita baca sebelum ini, yang mana Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani, qala lan tarani walakin zur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 143 ini, kata Allah Ta'ala, dan Tuhan telah berfirman secara langsung kepadanya, yakni kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa dia? Musa berkata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah zat engkau kepada aku agar aku dapat melihatmu. Jadi Nabi Musa minta untuk melihat Allah Ta'ala, melihat zat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada Nabi Musa, apa dia? Lan tarani, kamu sekali-kali tidak akan dapat melihat aku, akan tetapi lihatlah ke bukit itu, jika bukit itu tetap di tempatnya seperti sedia kala, nescaya kamu akan dapat melihat aku. Jadi Allah Ta'ala buka satu hijab daripada Allah Ta'ala ni kepada bukit itu. Jadi bukit itu pun tak boleh nak terima, hancur, hancur lebur. Jadi Nabi Musa pun tak boleh nak lihat lah. Kalau bukit itu mampu, Nabi Musa pun boleh mampu. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan lan tarani. Jadi Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala menggunakan perkataan lan, bila kita mengaji bahasa Arab tuan-tuan, lan ni maksudnya apa? Penafian mustakbal, penafian dulu, kini dan selamanya. Maksudnya sampai bila-bila lah. Jadi perkataan lan iaitu tidak akan membawa maksud menafikan sehingga selama-lamanya. Perkataan lan iaitu tidak akan, maksudnya tidak akan, ataupun kita kata never lah, never and ever. Jadi tidak akan, perkataan itu membawa maksud penafian sehingga selama-lamanya. Justeru makna ayat, engkau tidak akan dapat melihat aku, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihat aku di dunia dan juga di akhirat. Itu yang ditafsirkan oleh mazhab yang menentang, yang menolak melihat Allah Ta'ala ini, iaitu Mu'tazilah, dan juga beberapa mazhab-mazhab yang bersama dengannya. Jadi dia kata apa? Perkataan lan itu ialah menafikan dunia dan akhirat. Menafikan dunia dan akhirat. Dari segi bahasa Arab betul lah, lan itu penafian selama-lamanya. Cuma tuan-tuan, ulama ahli sunnah menjawab hujah daripada golongan Mu'tazilah dengan mengatakan perkataan lan itu memanglah membawa maksud selama-lamanya, tetapi tidak membawa maksud selama-lamanya sampai kepada akhirat. Selama-lamanya itu maksudnya selama-lamanya sampai di dunia sahaja, sampai dunia ini kiamat, bukan selama-lamanya sampai akhirat. Jadi kenapa ulama ahli sunnah mengatakan sedemikian? Ini berdasarkan dalil yang lain, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 94 hingga 95. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman, katakanlah jika kamu, siapa kamu ni? Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Jika kamu menganggap bahawa negeri akhirat, iaitu syurga itu khusus untuk kamu di sisi Allah Ta'ala, bukan untuk orang lain. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sebut kepada orang-orang Yahudi. Sebab apa? Orang Yahudi ni dia perasan. Dia perasan, SS, short sendiri. Dia perasan dia adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dia perasan dia adalah bangsa yang akan Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Kononnya sebab apa? Sebab banyak Nabi dan Rasul yang Allah angkat daripada kalangan Bani Israel. Kononnya Allah Ta'ala memuliakan Bani Israel. Sampai hari ni tuan-tuan, orang Yahudi ni dia perasan.
Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, kalau dia rasa dia ada keistimewaan di sisi Allah Ta'ala, dia mati nanti dia masuk syurga, Allah Ta'ala suruh cabar, maka bercita-citalah kamu untuk mati sekarang, sebab nak masuk syurga dia kena mati. Hidup kat dunia dia tak akan masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi cabar kepada Yahudi-Yahudi ni, supaya apa? Kalau dia rasa dia ada kedudukan yang khusus di sisi Allah Ta'ala dalam syurga, maka bercita-citalah untuk mati sekarang. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Jika kamu benar, kalau kamu rasa kalau kamu benar, kamu di sisi Allah Ta'ala ada kedudukan yang tinggi, yang istimewa, maka bercita-citalah untuk mati sekarang. Dan sekali-kali Allah Ta'ala sebut walan, Allah menggunakan katakan lan, walan yatamannau, dan sekali-kali maksudnya selama-lamanya mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Mereka tak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya. Kerana apa? Kerana bima qaddamat aidihim, kerana mereka ni takut sebenarnya. Mereka tahu mereka buat tu salah, cuma duk perasan sahaja. Kerana mereka takut kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui siapa orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 94 hingga 95. Jadi Allah menggunakan perkataan lan di sini. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata orang Yahudi takkan sekali-kali menginginkan kematian kat dunia ni. Ini perangai orang Yahudi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Kalau boleh mereka nak hidup kat dunia ni selama-lamanya. Sebab apa? Mereka tahu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Jadi Allah Ta'ala yang maha mengetahui mengatakan mereka takkan bercita-cita untuk mati selama-lamanya. Kalau boleh mereka nak hidup terus. Sedangkan dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan ahli neraka nanti. Bahkan ada dialog yang Allah Ta'ala rakam dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Jadi kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah ini, dalam ayat ini, apa dia? Mereka, yakni ahli neraka. Ahli neraka nanti mereka akan berseru. Mereka akan memanggil malaikat penjaga neraka, wahai Malik. Wahai Malik, wahai malaikat Malik penjaga neraka, biarkanlah Tuhanmu bunuh sahaja kami hari ini. Biarkanlah Tuhan kamu bunuh sahaja kami ini. Lalu malaikat Malik pun menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka itu. Kamu akan tetap tinggal dalam neraka ini sebagai azab yang berkekalan. Jadi apa dia? Allah Ta'ala nak ceritakan inilah apa nama ni, sifat ataupun ucapan ahli neraka nanti. Sedangkan ahli neraka di antara mereka ini ada orang-orang Yahudi yang kufur. Tadi Allah Ta'ala kata orang Yahudi takkan bercita-cita untuk mati, tapi dalam neraka nanti mereka bercita-cita untuk mati. Orang-orang ahli-ahli neraka ni termasuklah orang-orang Yahudi yang kufur. Kenapa Yahudi yang kufur? Ada juga Yahudi yang beriman, tuan-tuan. Bukan semua Yahudi ini kufur. Ada sebahagian, tapi tak ramai. Sebahagian kecil Yahudi yang beriman. Bahkan ada di kalangan sahabat Nabi yang betul-betul beriman di kalangan orang-orang Yahudi. Contohnya Abdullah bin Sabah, seorang pendeta Yahudi yang beriman. Dia bukan munafik, tapi kebanyakan munafik di kalangan orang Yahudi. Jadi di kalangan ahli neraka ini termasuklah orang-orang Yahudi yang kufur, yang mana mereka nanti bercita-cita dalam neraka untuk mati. Sedangkan tadi Allah Ta'ala sebut lan yatamannau abada. Mereka takkan bercita-cita untuk mati selama-lamanya. Tapi dah mati dalam masuk neraka nanti, mereka bercita-cita untuk mati. Sebab apa mereka bercita-cita untuk mati? Sebab mereka tak tahan dengan azab neraka yang berkekalan. Tidak ada penghujung. Jadi ayat ini sini menunjukkan perkataan lan yang Allah Ta'ala gunakan. Lan di sini hanya penafian selama-lamanya di atas dunia sahaja, bukan sampai akhirat. Jadi ini jawapan ulama ahli sunnah dalam mengatakan ataupun menjawab tafsiran lan oleh golongan Mu'tazilah. Lan tarani, Allah Ta'ala kata Nabi Musa, lan tarani, kau takkan dapat melihat aku ni, maksudnya di dunia sahaja. Adapun di akhirat Nabi-Nabi akan melihat Allah Ta'ala. Orang beriman akan dapat melihat Allah Ta'ala. Jadi ini jawapan ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang-orang Yahudi termasuklah semua ahli neraka bercita-cita untuk mati.
bercita-cita untuk mati dalam neraka agar mereka tidak diteruskan lagi azab. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak mematikan mereka supaya azab mereka ini berterusan. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada golongan ini. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala memberitahu bahawa mereka orang-orang Yahudi tidak akan bercita-cita mahu mati. Sedangkan Allah Ta'ala ini maha mengetahui bahawa orang-orang Yahudi ini dia akan bercita-cita untuk mati di akhirat nanti. Bila masuk neraka dia bercita-cita untuk mati. Sedangkan di dunia dia bercita-cita tak nak mati. Justeru perkataan lan tidak bermakna selama-lamanya berkekalan sampai akhirat. Artinya menafikan dengan menggunakan perkataan lan ini. Perkataan lan ini penafiannya itu tidak meliputi alam akhirat. Sekadar meliputi alam dunia sahaja. Okey, ini jawapan ulama ahli sunnah wal jamaah dalam kita menjawab hujah daripada Mu'tazilah. Dan yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan. Yang terakhir hujah akal. Jadi golongan Mu'tazilah biasalah memang mereka menggunakan akal. Hujah akal iaitu yang dilihat sama ada jauhar. Jauhar ni benda, satu benda yang ada ain. Jisim ataupun arat. Arat ni apa? Sifat. Seperti warna ke, bentuk dia ke. Jadi Allah Ta'ala bukan jisim, Allah Ta'ala bukan jauhar dan bukan arat. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi Allah mustahil untuk dilihat sebab Allah Ta'ala dia tidak ada jisim, tidak ada arat, tidak ada sifat. Tidak ada sifat yang boleh kita lihat ni. Jauhar pun bukan, jisim pun bukan, arat pun bukan. Jadi bagaimana mungkin untuk melihat Allah Ta'ala yang mata kita bila nak lihat dia perlu benda tu. Mata manusia ni bila nak lihat dia perlu benda tu ada jisim, dia ada sifat, dia ada arat, dia ada jauhar. Jadi bagaimana mata itu untuk melihat dari segi logik tuan-tuan, dari segi logik. Bagaimana mata nak lihat sesuatu yang tidak ada benda tu. Ini secara logik akal yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah dalam menafikan melihat Allah Ta'ala. Dan dijawab oleh ulama ahli sunnah dengan kaedah di atas. Kaedah yang disebutkan oleh golongan Mu'tazilah itu betul. Nak melihat kena ada jauhar, kena ada ain, kena ada benda, kena ada arat, kena ada sifatnya, kena ada jisimnya itu. Jadi tuan-tuan, kaedah yang disebut itu betul. Kaedah di atas ialah kaedah untuk melihat. Dan mesti salah satu daripada jauhar ataupun jisim ataupun arat itu berlaku pada makhluk. Kerana makhluk boleh jadi jauhar, makhluk boleh jadi di jisim ataupun arat. Jadi bolehlah dilihat. Sedangkan kepada Allah Ta'ala kaedah ini tidak terpakai. Melihat Allah Ta'ala tak sama dengan melihat makhluk. Kaedah melihat Allah dan kaedah melihat makhluk tak sama. Yang disebut tadi itu betul, tapi itu adalah kaedah melihat makhluk. Adapun melihat Allah Ta'ala tidak terpakai kaedah ini kerana melihat Allah Ta'ala tidak seperti melihat makhluk. Dan itu yang pertama. Yang kedua, suasana akhirat tidak sama seperti suasana dunia. Dimensi akhirat dan dimensi yang lain. Tak boleh kita nak gunakan logik akal di dunia ini untuk kita buat perbandingan dengan akhirat. Kalau istilah usul fiqhnya disebut apa dia? Qiyas ma'al farid. Qiyas yang tak kena. Ibarat kita nak compare kelajuan kancil dengan Ferrari tuan-tuan. Kancil dengan sisi yang kecil, dengan teknologi yang kita kata biasa-biasa, kemudian nak compare dengan kelajuan Ferrari. Tak sesuai lah. Kalau nak Ferrari tu kita boleh compare dengan McLaren. Tu kena lah dia punya gu dia tu. Jadi tak sesuai. Qiyas ma'afarik, dia nak comparekan kaedah melihat Allah dengan makhluk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, situasi alam akhirat, dimensi akhirat itu tidak sama seperti mana dimensi dunia. Seperti mana firman Allah Ta'ala, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat 22, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai daripada hal ini. Kita tak tahu lalai. Maka kami, yakni Allah Ta'ala, singkapkan daripada kamu tutupan yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam dan jelas. Ini kehidupan di akhirat. Penglihatan mata kamu pada hari itu amat tajam dan jelas. Tak sama seperti mana penglihatan kita di dunia. Semua tuan-tuan,
Bukan mata saja, semua organ kita, fungsi badan kita ni dia tak sama dengan dunia dah. Kalau dalam syurga nanti dia tidak ada, kita makan tak buang air besar, tak buang air kecil. Proses perkumuhan dia tak sama dah. Disebut dalam riwayat hanya menjadi peluh yang harum. Itu proses perkumuhan. Kita makan dah tak ada sakit perut, dah tak ada bau busuk, dan tak ada. Dia tak sama dah. Kehidupan di sana hidup tak mati-mati. Itu pun dah tak sama dengan dunia, tuan-tuan. Dibakar, diazab, ditusuk macam pelbagai, dia tak mati, tuan-tuan. Itu dah menunjukkan kehidupan di sana totally tak sama dengan kehidupan di dunia. Begitu juga dengan panca indera kita. Bagaimana kekuatan, kehebatan, kesempurnaan panca indera kita dalam alam akhirat, dalam syurga nanti totally tak sama dengan di dunia ini. Jadi tak boleh kita nak compare. Jelas Allah Ta'ala sebut, penglihatan kamu pada hari itu amat tajam dan sangat jelas. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton, penglihatan orang-orang mukmin di akhirat nanti tidak sama dengan penglihatan mereka di dunia. Diberi nampak, beri nampak di akhirat juga tidak sama dengan diberi nampak di dunia. Bila Allah beri nampak di akhirat, tak sama dengan diberi nampak di dunia. Justru membandingkan akhirat dengan dunia adalah satu perbandingan yang salah, kerana ada perbezaan. Tak boleh, kias ma'al farid, dimensi yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita dapat lihat bahawa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah telah berhujah dengan nas Al-Quran, hadis, ijma' sahabat berkenaan dengan hal ini untuk mensabitkan boleh melihat Allah Ta'ala nanti. Ada jelas daripada Quran, hadis dan juga ijma', ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat. Dan sementara mereka, iaitu golongan Mu'tazilah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Jahmiyah dan sebahagian daripada Syiah ini, mereka sependapat. Mereka sependapat mengatakan kaedah akal bersifat mereka berhujah dengan kaedah akal bersifat keduniaan. Jadi mereka yang menolak, yang menafikan boleh melihat Allah Ta'ala, mereka ini berhujah dengan kaedah akal yang bersifat dunia, qawaid aqliyah dunyawiyah. Betul lah mereka fikir itu, tapi kaedah itu untuk dunia, sedangkan suasana di akhirat nanti tidak sama dengan suasana dunia. Itu jawapan kita. Dimensi yang berlainan, tak boleh gunakan kaedah yang sama. Oleh itu tuan-tuan muslimin muslimat, kita wajib beriman, wajib menerima apa yang ada dalam nas Quran dan hadis. Ini adalah sumber hukum yang utama. Quran sebut boleh melihat Allah, boleh melihat Allah. Yang kita gunakan logik kita, macam mana nak lihat? Kalau ikut alam kubur pun tak logik, tuan-tuan. Alam kubur pun tak logik. Seperti mana yang pernah diutarakan oleh dulu seorang yang bernama Astora Jabat, menafikan seksa kubur. Berdasarkan logiknya itu, dia kata tak logik. Kalau ada seksa kubur, Allah Ta'ala tak adil. Sebab apa tak adil? Orang yang meninggal awal dulu kena azab lama, orang yang meninggal kemudian kena azab sekejap. Kalau kita fikir logik, betul tuan-tuan? Betul lah, dari segi ukuran, meninggal zaman Nabi Adam dulu, tuan-tuan, buat salah, kena seksa dalam neraka beribu-ribu tahun. Orang yang di akhir zaman, mungkin dosa yang sama, tapi bila dia meninggal hari ni, esok kiamat contohnya, dia kena azab sehari, tuan-tuan. Adil tak Allah? Jadi dia kata, kalau ikut logik, tak adil lah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan bersifat adil. Mustahil Allah akan buat sedemikian. Maka kesimpulannya tidak ada seksa kubur. Senang kesimpulan yang dibuat berdasarkan logik. Sedangkan seksa kubur itu ada nas-nas yang sahih. Nas-nas yang sahih daripada Quran dan juga hadis. Jadi dia telah menolak nas yang sahih semata-mata menggunakan logik akal. Ini kat Malaysia pun ada tuan-tuan, golongan ni. Jadi wajib kita menerima apa yang ada dalam nas. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kemuliaan kepada kita, agar dapat melihat zat Allah Ta'ala yang maha suci, yang maha sempurna, yang bersama dengan mereka yang diberi nikmat dan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi dalam kes baginda Nabi SAW melihat Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj. Dalam kes ini, maksudnya apa? Nabi melihat Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj, masuk waktu Nabi masih hidup. Waktu Nabi di alam dunia lagi, bukan alam akhirat. Jadi bagaimana kes ni? Para sahabat berselisih pendapat mengenainya. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sendiri, mengingkari, menafikan. Adapun Ibnu Abbas dan sebahagian sahabat-sahabat yang lain
maksudnya ramai sahabat-sahabat yang mengisbatkan, yang mensabitkan ya betul Nabi melihat Allah Ta'ala, berdasarkan nas itu. Jadi pendapat yang dipilih, pendapat yang dikuat adalah pendapat Ibnu Abbas, dan yang bersama dengannya kerana menurut kaedah al-musbitu muqaddamun 'ala nafi, orang yang menetapkan, orang yang mensabitkan sesuatu itu dengan hujah-hujahnya itu lebih didahulukan pendapatnya itu daripada orang yang menafikan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama juga mengingkari dengan tegas terhadap mereka yang mendakwa melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga dan sedar, dan menganggap mereka ini kufur, kafir. Orang yang mengatakan dia lihat Allah Ta'ala dalam keadaan dia sedar, dia jaga. Jadi ulama menganggap mereka ini kufur. Ini disebabkan perkara melihat Allah Ta'ala ini tidak boleh, melainkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun pada malam Isra dan Miraj sekali sahaja, dan itu pun ada perselisihan pendapat di kalangan sahabat, seperti mana kita sebut tadi tu. Jadi Nabi pun melihat Allah Ta'ala pun bukan dekat bumi tuan-tuan, diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, atas daripada langit ketujuh lagi. Tapi kalau ada orang yang mendakwa dia lihat Allah Ta'ala di dunia ini tuan-tuan, Nabi Musa pun Allah Ta'ala sebut lan tarani, kau takkan dapat melihat aku. Tiba-tiba ada yang mendakwa dia lihat Allah Ta'ala, dia dah bertentangan dengan nas Quran dan hadis. Jadi ulama menghukumkan mereka ini kufur, kafir, melihat Allah Ta'ala ketika di dunia ini dalam keadaan jaga dan sedar. Dan para ulama juga berkata ada kemungkinan, maksudnya ada juga pandangan ulama yang berkata mungkin dia berlaku, mungkin boleh berlaku kepada para wali, para wali Allah Ta'ala, iaitu orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Namun kalau berlaku pun yang penting kita ketahui bahawa melihat Allah Ta'ala tidak memberi implikasi hukum syarak. Konon lah, kalau ada orang yang mendakwa dia kata dia melihat Allah Ta'ala dalam mimpi ke, berjumpa dengan Nabi dalam mimpi ke. Jadi kita lihat demikian juga, kalau dia jumpa secara sedar ke, secara mimpi ke, dia tidak memberi kesan kepada hukum Quran dan hadis. Tak boleh dia kata saya jumpa Allah, Allah Ta'ala mengurangkan solat untuk saya 1 waktu sehari semalam. Jadi tak memberi kesan kepada hukum. Maksudnya apa? Tak boleh diterima. Tak boleh diterima pakai ucapan orang tadi tu. Sebab apa? Islam dah sempurna. Quran dah sempurna ketika mana Allah Ta'ala menurunkan ayat al-yaw akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Allah Ta'ala mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, syariat kamu. Tak ada ubah lagi dah. Kalau hari ini dia dakwa dia jumpa Nabi dalam mimpi, jumpa Nabi dalam sedar, jumpa Allah dalam mimpi, jumpa Allah dalam sedar untuk mengubah syariat Allah Ta'ala, tak memberi kesan kepada syarak. Jadi tak boleh diterima ucapan mereka itu, sebab Quran telah pun menyempurnakan Islam ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi demikian juga mimpi melihat Nabi. Jika ada orang berkata saya lihat Allah dalam mimpi dan menyuruh saya buat sekian-sekian ataupun melarang saya sekian-sekian, nescaya tidak memberi kesan. Ucapan itu tidak memberi kesan kepada hukum syarak daripada kata-katanya itu. Sama ada halal ke, haram ke ataupun wajib. Tetap dia kena ikut syariat Quran dan hadis. Demikian juga kalau dia berkata saya bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah, lalu memerintahkan saya ataupun melarang saya sekian. Jadi semua sama, tak memberi kesan kepada hukum syarak. Disebabkan apa? Islam telah sempurna. Wallahu alam tuan-tuan, kita dah selesai. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan, melihat Allah Ta'ala ini adalah suatu nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar di dalam syurga Allah Ta'ala, melebihi sekalian nikmat-nikmat dalam syurga. Kita yang sedang ralit dalam syurga dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala dalam syurga tu, ketika mana Allah Ta'ala membuka hijab melihat Allah Ta'ala, kita dah lupa nikmat-nikmat yang lain. Sebab apa? Teruja dengan kehebatan melihat Allah Ta'ala nanti. Dan nikmat itu adalah nikmat yang terbesar yang telah disepakati. Melihat Allah Ta'ala dalam syurga adalah sebesar-besar nikmat berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Dalil-dalil yang banyak, hujah-hujah yang kuat, yang disepakati oleh sekalian ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kecuali golongan-golongan bid'ah, seperti mana kita sebut tadi, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah dan sebagian daripada Syiah yang menafikan melihat Allah Ta'ala.
Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dapat melihat Allah Ta'ala nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi sekadar tu dulu tuan-tuan, kita dah selesai kitab kita, pengajian kitab Jauharatul Tauhid. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan kepada kita, dapat mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat meningkatkan lagi ma'rifatullah, kenal kita kepada Allah Taala, untuk sama-sama kita mencintai Allah Taala dengan lebih, dengan lebih lagi, dan sama-sama kita beramal dengan cinta kita kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dalam saya menghuraikan kitab ini, dan saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala di atas segala kelemahan tersebut. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.